Selamat sejahtera kepada semua. Saya Miss Lee. Nama penuh saya Lee Kwek Hui. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari College Matrikulasi Perak. Hari ini Miss akan mengajar anda bab 1 yang berkenaan dengan pengenalan ekonomi. Okey, untuk pengenalan ekonomi ini dia mempunyai 3 subtopik. So, untuk video yang lepas memang kita tengah bincang 1.1 bidang kajian ekonomi. Okey, dan untuk video kita hari ini kita masih berada di subtopik yang sama iaitu bidang kajian ekonomi. Okey, so 1.2 dan 1.3 ini kita akan sambung pada video yang seterusnya. So, sekarang kita akan masuk subtopik kecil yang terakhir sekali iaitu berkenaan dengan penggelasan barang. Okey, so marilah kita tengok apa itu penggelasan barang. Okey, untuk penggelasan barang nanti kita akan pecahkan kepada 3 kumpulan barang yang berlainan. Kita cuba tengok kumpulan yang pertama dulu. So, untuk kumpulan yang pertama, dia ada barang percuma. Kalau sebut barang percuma semua happy kan sebab dapat barang yang free kan. Okey, lagi satu barang ekonomi. So, ini grup pertama yang kita akan kaji nanti. Untuk kumpulan yang kedua, grup yang kedua ini terdiri daripada barang modal. Tadi baru kita sebut apa itu modal kan. Okey, lepas tu barang perantaraan dan diikuti dengan barang akhir. Okey, so itu adalah kumpulan yang kedua. Dan kita sambung kumpulan yang ketiga pula, barang awam dan juga barang persendirian. So, nanti Miss akan bincang ketiga-tiga kumpulan barang ini. Okey, so sekarang kita akan sambung dengan kumpulan yang pertama dulu. Okey, barang percuma dan juga barang ekonomi. Okey, so marilah kita tengok apa itu barang percuma dan barang ekonomi. Dari segi definisi dia, barang percuma, kita fokus barang percuma dulu. Okey, sebelum kita tengok definisi, cuba tengok gambar-gambar yang ada kat sini. So, itulah sebenarnya barang percuma. Okey, kita cuba tengok definisi dia. Barang yang penawaran dia tidak terhad. Itu kata kuncinya, penawaran tidak terhad dan biasanya terdiri daripada sumber alam. So, itu adalah barang percuma. Okey, Miss cuba bagi satu situasi lah. Katakan, okey, hari ini birthday anda. Okey, so biasalah mungkin kawan-kawan pun akan cuba hadiahkan barang kepada anda kan. Walaupun anda dapat barang itu secara percuma, tetapi ingat, dari segi ekonomi, itu tidak dianggap sebagai barang percuma. Okey, tak kisahlah kalau you pergi shopping ke, dapat free sampel ke, semua free punya, itu bukan barang percuma. Barang percuma biasanya terdiri daripada sumber alam dan penawaran dia tidak terhad. Contoh cahaya matahari, okey. Lepas tu air laut ke, itu adalah penawaran yang tidak terhad. Okey, kita sambung. Barang ekonomi pula. Okey, inilah barang ekonomi. Contoh-contoh lah. Okay, kita cuba tengok definisi dia pula. So, apakah definisi barang ekonomi? Barang yang penawaran dia terhad dan diperlukan oleh masyarakat. Inilah dia. Penawaran terhad. Okey, so maksudnya ataupun boleh katalah segala barang yang you orang nampak dalam bilik you orang ke, okey, dekat dewan kuliah ke, dekat bilik tutor ke, itu semua dianggap sebagai barang ekonomi. Okey, penawaran dia adalah terhad punya. So, itulah barang percuma dan barang ekonomi. Okey, jadi sekarang Miss nak cuba anda bezakan ataupun bandingkan antara barang percuma dengan barang ekonomi daripada beberapa aspek. So, aspek yang pertama tadi definisi kan? Kita sudah bincang kan? So, cuba fikir balik apakah definisi dia. Kemudian Miss nak anda bandingkan dari aspek penawaran dia. Kemudian cuba fikirkan apa itu kos lepas. You sudah belajar kan? Barang kedua terbaik dilepaskan. Fikir dia ada kos lepas ke tak ada ni? Sebutan harga. Ada harga tak barang tersebut? Kemudian bagi contoh. Okey, so cuba fikirkan.
Okey, so sekarang marilah kita tengok jawapan dia. Okey, definisi untuk barang percuma. Barang yang penawaran dia tidak terhad, ya, dan biasanya terdiri daripada sumber alam, ya, betul. Bagaimana pula dengan barang ekonomi? Penawaran dia adalah terhad dan diperlukan oleh masyarakat. Okey, so yang nampak beza dia lah, terdiri daripada sumber alam untuk barang percuma, bagi barang ekonomi dia diperlukan oleh masyarakat. Okey, cuba tengok dari segi penawaran pula. Sudah ada jawapan kat sini kan dalam definisi dia kan. Okey, penawaran bagi barang percuma. Ya, tidak terhad. Bagi barang ekonomi, ya, dia adalah terhad. Okey, cuba fikir pasal kos lepas. Ada ke barang kedua terbaik yang perlu dilepaskan? Okey, untuk barang percuma, ya, tiada kos lepas. Sebab kalau katakan contoh udara itu pun barang percuma kan? Okey, so dia tak ada kos lepas punya. Barang ekonomi ada kos lepas tak? Ya, ada. Okey, sambung sebutan harga. Cuba fikirkan, cahaya matahari itu ada harga tak? Tak ada kan? Anda bernafas, perlu bayar ke? Tak perlu kan? So, tiada sebutan harga. Okey? Okey, lepas itu, barang ekonomi, ya, dia ada harga. Contoh bagi barang percuma kita cuba tengok. Udara, cahaya matahari, air hujan. Okey? Bagi barang ekonomi pula, contoh dia, rumah, kereta dan air mineral. Okey, biasakan air hujan itu barang percuma. Tapi kalau air mineral itu kena bayar kan? So, itu barang ekonomi. So, itu adalah kumpulan yang pertama yang berkenaan dengan barang percuma dan juga barang ekonomi. Okey? Okey, sekarang kita akan sambung kumpulan barang yang kedua pula. Okey, iaitu berkenaan dengan barang modal, barang perandaraan dan juga barang akhir. Okey, kita cuba tengok barang modal dulu. Okey, tengok gambar-gambar ini. Anda sepatutnya sudah tahu apa itu barang modal kan? Okey, kita cuba tengok definisi dia. Dia adalah barang ataupun alat fizikal yang digunakan bagi menghasilkan barang dan perkhidmatan lain. Okey, so itu adalah barang modal. Pemprosesan digunakan untuk memproses sesuatu barang. Okey, so itu adalah barang modal. Okey, bagi barang perandaraan, kita cuba tengok gambar dia. Okey, cuba dapat satu gambaran dulu. Apa benda ini? Cuba tengok definisi dia sekarang. Barang yang perlu diproses untuk menjadi barang akhir. Maksudnya ini belum jadi barang akhir lagi. Dia masih perlu diproses sehingga menjadi barang akhir. So, itu barang perandaraan. Dari segi pemprosesan, ya, barang yang mesti diproses. Okey? So, itu adalah barang perandaraan. Dan sekarang kita akan sambung dengan barang akhir. Ini barang akhir. Cuba tengok contoh-contoh dulu. Okey, kita cuba tengok dari segi definisi dia. Barang yang dapat digunakan secara langsung oleh pengguna, itu adalah barang akhir. Itulah sebab kadang kalau you baca buku rujukan kan, you akan nampak dia tulis barang pengguna. Okey, dan sebenarnya dia adalah sama dengan barang akhir. Sama punya sebab digunakan secara langsung oleh pengguna. Okey, dari segi pemprosesan pula, barang yang telah diproses. Telah siap proses lah. Sesuai digunakan oleh pengguna secara langsung. Okey, so itu adalah barang akhir. Okey, juga sama. Sekarang Miss nak anda cuba bandingkan. Okey, dari aspek barang modal, barang perandaraan dan juga barang akhir. Daripada beberapa aspek. Yang pertama dari segi definisi ke? Kemudian tujuan dia? Kepuasan pengguna ke? Pemprosesan dan juga contoh. Tadi yang kita tengok ada definisi kan? Dan pemprosesan. Satu contoh kan? Dua ini saya nak you cuba fikirkan. Okey? Sekarang Miss bagi masa sikit cuba fikirkan jawapan dia.
Okay, so marilah kita tengok jawapannya. At least sudah dapat sikit idea kan. Tengok definisi barang modal. Barang ataupun alat fizikal yang digunakan bagi menghasilkan barang dan perkhidmatan lain. So itu definisi dia. Ingat dia adalah alat ataupun barang fizikal ya. Okay, digunakan untuk menghasilkan barang lain. Barang dan perkhidmatan lain. Okay, kita sambung bagi barang perantaraan pula. Barang yang perlu diproses untuk menjadi barang akhir. Okay, dia perlu diproses. Okay, so itu adalah barang perantaraan. Dan kemudian barang akhir. Barang yang dapat digunakan secara langsung oleh pengguna. Okay, so definisi ni tadi kita pun sudah bincang punya. Okay, sekarang kita nak tengok tujuan. Apakah tujuan barang modal ini? Ya, untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Tengok sama seperti definisi punya. Okay, cuba kita keluarkan sahaja. Okay, untuk barang perantaraan pula, apakah tujuan dia? Dia adalah input dalam proses pengeluaran. Itulah sebab kita tengok balik definisi dia, kita kata barang yang perlu diproses. Okey, bermaksud dia sebenarnya adalah input lah, ataupun kadang kalau kita kata bahan mentah. Okey, yang digunakan dalam proses pengeluaran. Okey, dan bagi barang akhir pula, apakah tujuan dia? Ia digunakan terus oleh pengguna. So tujuan ini sebenarnya dia merupakan maksud lah, ataupun daripada definisi kita punya. Cuba keluarkan, jadikan tujuan dia sahaja. Okey, so kemudian sambung dengan kepuasan pengguna. Okey, cuba fikir, pengguna dapat kepuasan ke bagi barang modal ini? Adakah barang modal ini digunakan oleh pengguna? Tidak kan? Jadi pengguna dapat kepuasan tak? Tak ada kan? So tengok, tidak dapat memuaskan kepuasan pengguna. Okey, so ini sambung, tidak dapat memuaskan kepuasan pengguna. Barang perantaraan, adakah dia digunakan oleh pengguna? Tidak juga kan? So juga sama, tidak dapat memuaskan kepuasan pengguna. Pengguna ada menggunakan barang akhir ke? Ya, ada. Jadi, ya, dapat memuaskan kepuasan pengguna. Okey, so itu dari segi kepuasan pengguna lah. Okey, kita sambung pemprosesan. Tadi pun sudah belajar punya. Kita cuba tengok bagi barang modal untuk memproses sesuatu barang. Okey, so itulah penggunaan bagi barang modal. Kita nak proses sesuatu barang. Bagi barang perantaraan pula, barang yang mesti diproses. Okey, kita perlu proseskan dia. Dan kemudian barang akhir. Ya, barang yang telah diproses. Okey, so itu dari segi pemprosesan. Dan sekarang kita akan sambung berkenaan dengan contoh pula. Okey, so bagi barang modal, apakah contoh dia, kita cuba tengok. Ya, ada mesin, perkakas, pejabat dan juga jentera. Bagi barang perantaraan, contoh besi. Okey, sebab besi ialah barang perantaraan untuk membuat kereta. Dan untuk barang akhir, ya, kita ada kereta, kipas angin. Itu contohlah bagi barang akhir. Okey, so habislah kumpulan yang kedua yang berkenaan dengan barang modal, barang perantaraan dan juga barang akhir. Okey, sekarang kita akan sambung kumpulan yang ketiga. Grup yang ketiga ini berkenaan dengan barang awam dan juga barang persendirian. Okey, so marilah kita tengok apakah barang awam dan barang persendirian. Okey, untuk barang awam dan barang persendirian, kita tengok dari segi barang awam dulu. Okey, cuba tengok gambar-gambar dia. Sekurang-kurangnya dapat sikit idea dululah. Okey, apa itu barang awam? Definisi. Barang yang faedah penggunaan dia dinikmati oleh semua pihak. Okey, so itu maksudnya lah. Maksudnya faedah penggunaan dia semua pihak pun boleh menikmati dia punya. Okey, so itu faedah penggunaan. Okey, kemudian kita sambung dari prinsip pengecualian. Ya, dia tidak tertakluk kepada prinsip pengecualian. Apa maksud tidak tertakluk prinsip pengecualian ini? Maksudnya semua pihak pun boleh menggunakan barang tersebut tanpa kebenaran. Tak ada sesiapa yang dikecualikan lah untuk menggunakan barang tersebut. Okey, so dia kata semua pihak, okey, boleh guna barang tersebut. Ingat, tidak tertakluk kepada prinsip pengecualian. Okey, bersifat bersaing. Dia ada sifat saing ke?
tiada ataupun tidak bersifat saing. Okay, kenapa? Sebab kita kata dia tidak mengurangkan faedah penggunaan barang bagi pihak yang lain. Okay, Miss cuba bagi satu contoh dekat sini lah. Okay, katakan ini apa? Okay, lampu isyarat kan? Okay, katakan sekarang pengguna jalan raya. Okay, pemandu lah kita kata. Okay, bagi pemandu pertama yang menggunakan lampu isyarat ini. Okay, dengan pemandu yang ke-10 yang menggunakan lampu isyarat ini. Faedah penggunaan yang dinikmati sama dah? Adakah katakan orang pemandu pertama lepas dia guna lampu isyarat ini rosak terus? Tak ada kan? So, itulah sebab kita kata itu adalah berkenaan dengan faedah penggunaan. So, that's why kita kata dia tidak mengurangkan faedah penggunaan bagi barang tersebut. Okay? So, that's why kita kata dia tidak bersifat saing. Okay? So, itu adalah untuk barang awam. Okay, bagi barang persendirian pula. Okay, cuba tengok. Inilah contoh-contoh dia. Okay, kita tengok dari segi definisi. Barang yang hanya digunakan oleh pemilik dan faedah penggunaan dia tidak dapat dinikmati oleh individu lain. Okey, sebab barang persendirian ini dia adalah dimiliki oleh seseorang. Jadi, kalau orang lain nak gunakan dia, tak dapat. Itulah sebab dia kata faedah penggunaan dia tidak dapat dinikmati oleh individu lain. Okey, untuk prinsip pengecualian pula, ya, dia adalah tertakluk kepada prinsip pengecualian. Kenapa? Sebab pihak lain, dia tidak boleh menggunakan barang tersebut tanpa kebenaran. So, maksudnya kalau katakan, you nak pakai kereta orang lain ke, bukan orang lain lah. Kalau katakan you nak pakai kereta ibu ke ayah ke, you pun kena tanya dulu kan. So, itu bermaksud tertakluk kepada prinsip pengecualian. Kena dapat kebenaran dulu, lepas tu baru boleh menggunakan barang tersebut. Okey, sampung bersifat bersaing. Okey, ya, dia adalah bersifat bersaing. Okey, kenapa? Kerana faedah penggunaan dia akan berkurang selepas digunakan. Okey, so maksudnya faedah penggunaan dia akan semakin berkurang lah. Kalau katakan asyik pinjam kepada orang. Okey, contohlah kalau kita katakan, okey, anda mempunyai pemadam kan? Okey, eraser. Okey, lepas tu ada kawan sebelah tanya nak pinjam. Lepas dia guna, kawan kedua pun pinjam. Semakin banyak guna, nanti you punya pemadam itu, eraser kamu akan jadi semakin kecil kan? So, maksudnya faedah penggunaan dia akan berkurang lah selepas digunakan. Okay, kalau katakan kereta yang you orang pinjam dari ibu bapa, selepas kali pertama, kali kedua, sehingga kali ke-10 you guna pun, okay, mungkin tak rasa apa-apa atau ke faedah penggunaan dia sudah berkurang ke? Sebenarnya ada, mungkin kita tengok dari segi minyak hitam ke yang digunakan ke, sebab semakin banyak ataupun semakin jauh kereta yang you pakai itu, nanti you kena hantar ke service center kan. So itu maksudnya faedah penggunaan dia akan berkurang. Okay, so itulah berkenaan dengan barang persendirian. Okey, sekarang pun sama, kita cuba tengok ataupun bisa anda bandingkan barang awam dan barang persendirian melalui aspek-aspek tersebut. Okey, cuba fikirkan jawapan dia. Okey, so marilah kita tengok jawapannya. Untuk definisi ya, barang awam. Ya, barang yang faedah penggunaannya dinikmati oleh semua pihak. Bagi barang persendirian, barang yang hanya digunakan oleh pemilik dan faedah penggunaannya tidak dapat dinikmati oleh individu lain. Okey, so itu adalah definisi dia. Okey, kita ada kaitkan faedah penggunaan. Yang ini dinikmati oleh semua pihak. Yang ini hanya digunakan oleh pemilik. Okey. Prinsip pengecualian tertakluk ke tak tertakluk ni barang awam. Ya, tidak tertakluk kepada prinsip pengecualian. Barang persendirian, ya, tertakluk kepada prinsip pengecualian. Okey, bagaimana pula dengan bersifat saing? Barang awam, ya, tidak bersaing, tidak bersifat saing. Bagi barang persendirian, ya, dia adalah bersaing. Contoh. So, cuba tengok apakah contoh yang diberikan untuk barang awam ni.
Ya, rumah api, lampu jalan, perkhidmatan keselamatan bala raya. Okay. Contoh bagi barang persendirian pula, ya, kereta rumah. So, itu adalah keseluruhan bagi barang awam dan juga barang persendirian. Okey? Okey, dengan demikian kita pun telah selesai bincang berkenaan dengan 1.1 bidang kajian ekonomi. Untuk video yang seterusnya, misalkan teruskan dengan 1.2 kelok kemungkinan pengeluaran KKP. Okey? Okay, sekiranya anda suka video saya, ingat subscribe YouTube channel saya. Ingat tekan loceng ini ya. Okey, dan like serta share. Okey, saya Miss Lee. Nama penuh saya Lee Kuek Hui. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari College Matrikulasi Perak. Sekian, terima kasih. Bye-bye.